فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ini kita dapat menyambung semula kelas pengajian kita daripada kitab At-Tadhkirah oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada bab yang berikutnya, iaitu bab berhubung dengan keadaan malakul maut. Bab yang berikutnya pada malam ini, bab berhubung dengan malakul maut. Malakul maut maksudnya malaikat maut. Malak, perkataan Arab malaikat, orang Melayu guna malaikat, Arab malak, jama' malaikah. Dia punya singular dia, mufrad dia satu. Saya tak tahu apa penjodoh bilangan yang sesuai lah. Satu malaikat kita sebut malakun, malak. Kalau banyak jama' pluralnya malaikah. So malaikat maut, kalau kita sebut perkataan yang tepatnya malakul maut, malaikat maut. Jadi malam ini Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah bawa di dalam bab ini perbincangan berkaitan dengan malakul maut, atau kita terkenal dengan istilah atau nama Israel. Nama tersebut tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Kita tengok sikit. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dia mulakan bab malakul maut dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Kita dengar dulu, sekali kita komen sikit. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna malakal maut la yanzuru fi wujuhil ibad kulla yawmin 70 nadratan fa idza dhahika al-'abd ba'atha ilayhi yaqul ya 'ajabah bu'ithtu ilayhi liaqbida ruhahu wa huwa yadhak." Okey. Maksud hadis, sesungguhnya inna malakal maut, sesungguhnya malaikat maut ini la yanzuru fi wujuhil ibad, melihat ataupun memerhatikan manusia ini kulla yaumin, pada setiap hari, 70 nadrah, 70 kali. Tuan-tuan dengar dulu, nanti dulu dengar. 70 kali dia mari tengok kita. Fa idza dhahika al-'abd, dia mari tengok kita 70 kali. Bila dia tengok kita ketawa, seronok, yaqul ya 'ajabah, ya 'ajabah, sangat pelik,
Sangat pelik manusia ni. Bu'ithtu ilaihi liaqbid. Aku mari nak cabut roh dia. Dia boleh duduk gelak lagi, kata malaikat maut. Dia kata aku dihantar oleh Allah Azza wa Jal 70 kali. Sehari aku mari tengok, mari melawat dia. Dia boleh dalam keadaan seronok, dalam keadaan tak merasa takut dan bimbang. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dia mulakan bab itu dengan hadis yang kita dengar. Okey. Walau bagaimanapun tuan-tuan, walau bagaimanapun, hadis ini, ataupun tuan-tuan pernah mungkin dengar sebahagian orang mengajar atau dalam ceramah, dalam tulisan, ada mari tengok 5 kali sehari, ada mari tengok, ada duduk di depan pintu 7 kali. Riwayat-riwayat yang berhubung dengan malaikat maut mari tengok kita 70 kali, 5 kali, 7 kali, ataupun yang semakna dengannya, dinilai kesemuanya tidak sahih. Bahkan hadis yang kita baca tadi yang 70 kali, 70 nazarah, 70 kali dia mari tengok, disebut oleh para ulama dia termasuk daripada hadis-hadis maudhu'. Ini dinilai semula ataupun ditakhrij, disemak semula oleh para ulama hadis, dan mereka kata hadis ni tak sahih. So penting prinsip kita. Pertama, tak ada ulama, hatta siapa pun dalam dunia ni, maksum daripada silap dan salah. Kita mungkin pernah dengar orang sebut, dalam kitab, disebut dalam kitab, ada ulama nukil, ada ulama riwayat, ada ulama yang kata, ada disebut dalam tulisan, dalam kitab, buku dan sebagainya. Itu bukan hujjah kebenaran. Itu bukan dalil, itu bukan menunjukkan benda itu mesti benar. Ada satu bab kesahihan bab yang lain. Seperti apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi ini, apabila disemak oleh para ulama ahli di dalam bidang hadis, seperti Ibnu Iraq Al-Kinani, beliau menyatakan hadis ini termasuk daripada hadis-hadis yang maudhu', jaguh-jaguh. Sebab itu tuan-tuan jangan pelik, kitab-kitab yang terkenal dalam masyarakat kita seperti Ihya Ulumuddin yang dinilai semula oleh Al-Hafidh Al-Iraqi, juga dia nyatakan dalam kitab itu ada hadis-hadis yang tak sahih. Prinsip kita, sesuatu yang ada dalam kitab belum tentu benda tu sahih. Sebab itu kita tidak ada sikap ta'assub. Maksudnya kalau ada, kita terima. Tak, kita semak. Kita semak dan kita rujuk nilaian ulama-ulama hadis, dan kita tengok apa hukum hadis tersebut. Okey. Walau bagaimanapun, kita nak kena faham juga, bila kita sebut hadis malaikat maut mari tengok kita 70 kali ni tak sahih, bukanlah kita menafikan kewujudan malaikat maut. Bukanlah kita nak kempen atau kita nak ajar dalam masyarakat kita, hampa ni duk risau apa? Hadis palsu. Seronoklah. Tak. Itu bab lain. Malaikat maut ni memang wujud. Memang disebut di dalam Al-Quran. Dan ditugas dia mencabut roh. Tidak lambat walaupun sesaat, tidak cepat walaupun sesaat. Itu memang jelas. Kalau dia tak mari tengok 70 kali pun, dia mai tu mai pakai jadi lah.
Tak ada kot dia mai-mai tengok kita. Dia kata, kan, bagus kawan ni, tak sampai hati nak ambil, tak apa. Tak ada. Tuan-tuan, Malakul Maut, malaikat maut ni, kalau kita tengok dalam Al-Quran, dia sangat patuh kepada Tuhan. Nanti kita akan tengok bagaimana para ulama menceritakan keadaan dia datang. Dan tuan-tuan, kita baca dalam hadis yang lepas, apabila dia mari kepada kita, kan, apabila kita melihat kedatangan dia, dia berdiri ataupun duduk di hujung kepala kita dan dia bagi salam seperti yang selalu kita baca. Dia memulakan ucapan ataupun perkataan dia dengan Assalamualaikum ya ayyatuhan nafsut tayyibah. Dia panggil kita dengan panggilan yang sangat mulia. Ya ayyatuhan nafs, wahai ruh, wahai jiwa yang tayyibah, yang baik, mari ukhruji, mari keluar. Yang kita sebut sebagai salam terakhir. Kita tengok apa yang disebut di dalam Al-Quran berhubung dengan malaikat maut. Antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-An'am ayat 61 dalil wujudnya malaikat maut. Dan disebut tentang tugas dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal qahir fawqa 'ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadhah hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun." Sangat jelas apa yang Allah sebut. Wa huwal qahir, al-qahhar, salah satu daripada nama Allah al-qahhar. Al-qahhar. Dan dialah Allah yang mempunyai kekuasaan, al-qahhar, fawqa ibadih, di atas hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum hafadhah, dan dia menghantar kepada hamba-hambanya malaikat hafadhah. Ini satu malaikat lain pula. Malaikat hafadhah ni kalau kita tengok dalam tafsir, kita boleh tengok dalam tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir-tafsir yang besar ini, malaikat ini dihantar oleh Allah khusus kepada orang-orang yang beriman untuk memelihara daripada bala, musibah dan perkara yang tak elok. Nama dia pun hafadhah, malaikat yang bertugas sebagai pengawas, penjaga. So setiap daripada kita ni, tanda kasihnya Allah, tanda sayangnya Allah, dia hantar hafadhah, yang mana dia menepis dan menghalang, mengangkat dan menolak bala dan musibah yang nak kena dengan kita, ditepis dan dihalang oleh dia. Dia bersama dengan kita sentiasa. Hafadhah, melainkan apa yang tetap berlaku tak payahlah. Itu hafadhah. Dia jaga, dia pelihara, dia lindung kita hatta sehinggalah jaa ahadakumul maut, datang kepada salah seorang daripada kamu al-maut, kematian. Apabila datang kepada kamu kematian, tawaffathu rusuluna. Nampak? Diwafatkan, dimatikan oleh rusuluna. Rusul, kalau seorang rasul, kalau ramai jamak rusul. Apa dia point dia? Diwafatkan oleh utusan-utusan kami. Di atas ayat ini
sebahagian ulama menyatakan malakul maut adalah dalam jumlah yang ramai. So jangan bimbang. Dia kata satgi kalau pi cabut nyawa orang kangak dan tak nak mai ke ustaz. Ataupun ada orang tanya, dia kata macam mana yang mati ramai-ramai tu? Cabut macam mana? Satgi kita akan tengok ada riwayat yang sebut sesungguhnya nyawa orang-orang manusia ini dengan malaikat maut disebut dalam riwayat itu yang kita akan baca seperti pinggan yang terhidang di hadapan kita, yang dia boleh memilih dengan cepat pinggan mana yang dia nak. Nyawa kita tu nak diumpamakan dengan malakul maut, macam pinggan yang duk ada atas meja ni. Macam tuan-tuan duk atas meja macam saya duk mengajar ni, kemudian orang letak pinggan. Orang hidang macam-macam pinggan. Tuan-tuan boleh capai. Satgi ambil pinggan ni, lepas tu nak ambil pinggan tu, boleh pilih. Semuanya dekat, cepat dan mudah. Demikianlah Nabi kata, perumpamaan seperti mana kamu dengan malaikat maut. Sebab itu kita tengok tak ada orang yang delay. Tak ada orang yang cepat. Dan disebut dalam hadis Allah Subhanahu wa taala menjadikan 99 sebab kepada kematian. Itu pun kita akan baca. Dan saya bagi dekat tuan-tuan, hadis yang kita nak baca tu yang mana yang tu Nabi lukis. Yang tu kita ambil lah, bukanlah tu Nabi lukis. Nabi lukis yang kita nak tengok lagi. Kita akan baca. Tapi kita nak bahas dulu malaikat maut ni. Apabila dia datang kepada kamu, Allah mensifatkan tugas mereka itu la yufarritun. Mereka itu apa dia? Tidak melalaikan kewajipannya. Ini salah satu daripada tabiat sifat malaikat. Apa dia? La ya'sunallaha. Mereka tidak pernah bantah kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka menunaikan apa yang disuruh. So mereka tak ada kroni, mereka tak ada kawan, mereka tak ada geng. Mereka tunduk sami'na wa ata'na. Sebab itu apabila kita baca kisah Nabi Adam dengan malaikat, apabila Allah kata wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis, di situ jelas iblis tak boleh masuk dalam golongan malaikat. Iblis bukan berasal daripada malaikat dan iblis bukan daripada malaikat kerana bukan tabiat iblis itu enggan. Ahli tafsir kata tak mungkin malaikat yang la ya'sun Allah, yang tak pernah bermaksiat, tak pernah bantah kepada Allah, tiba-tiba dia tak mau sujud. Pasal itu kita kata iblis bukan daripada kalangan malaikat. Okey. Bolehkah malaikat ni dibawa berunding? Bolehkah? Pernah berlaku sekali ya. Kan? Kita baca dalam hadis Bukhari. Sekali mari kepada Nabi Allah Musa alaihi salam dalam bentuk lelaki. Nabi Musa tak kenal dalam Sahih Bukhari. Dan dia kata dia nak mari ambil nyawa Nabi Musa. Nabi Musa tumbuk dia, terkeluar biji mata dia, tersembur biji mata dia. Malaikat balik mengadu kepada Allah. Pi bagi tahu dekat Musa, kalau dia nak tambah umur dia, suruh dia pegang bulu kambing sebanyak mana bulu yang lekat di tangan dia itu, sehelai itu bersamaan dengan setahun. Tapi the end of the day, last sekali, tetap mati. Bukan lawan tetap lawan, mati tetap mati. Akhirnya Nabi Musa kata tak ada makna. Pasal apa? Akhirnya tapi kalau kita pegang kambing, lekat banyak bulu kambing ni, bukan halui-halui tu. Padahal kan, kalau boleh 2 helai bulu pun kita rasa besar tu. Boleh 2 tahun, 3 tahun pun Allahu Akbar. Apatah lagi berpuluh-puluh bulu di situ.
Nampak? Tapi hakikatnya the end, last sekali penamatnya mati. Okey. Kemudian dalam surah As-Sajdah, ayat yang selalu tuan-tuan baca hari Jumaat tu, pasal itu Nabi baca hari Jumaat, pasal apa? Hari Jumaat ni hari kematian, hari kehancuran, kiamat. Dalam surah As-Sajdah Allah sebut apa? Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya malaikat maut itu telah diserahkan kepada mereka, wukkila bikum, telah diamanahkan, telah dilantik mereka itu untuk apa? Yatawaffakum, mengambil nyawa kamu. Jelas. Dan kepada Tuhan kamulah kamu dikembalikan. Dan dia mari kepada kita, dia cabut nyawa kita sesuai dengan keadaan kita. Pertama, tuan-tuan kena beriman bahawa dia tidak pernah silap, dia tak pernah salah, dia tak pernah lambat, seperti mana yang Al-Quran sebut dalam surah Al-A'raf ayat 34. Ini semua teori-teori merepek, mengarut, hantu raya, hantu apa tu, semua tak payah duk percaya. Dia kata Danny ni patut mati lama dah, tapi tak mati lagi. Pasal apa? Dia ada duk belah. Yang cerita mai kat kita pun baru balik umrah. Baru balik umrah dia buat cerita lagu tu. Hei. Ni buka tengok Al-A'raf. Al-A'raf 34, bukan Mastika 34. Al-A'raf. Allah kata apa? Walikulli ummatin ajal. Walikulli ummatin ajal. Setiap orang itu telah ditentukan ajalnya. Ni Quran sebut. Setiap orang ada ajal. Saya dan tuan-tuan. Sebab itu kita terkejut lah. Memang kita terkejut. Ada pelawak mati umur 32. 33? Ha? 33 kata saya. Kita dengar 32, 33. Lepas tu ada umur 40. Semua kita duk dengar 2-3 hari ni below 40, below 40. Tuan-tuan, sangat menakutkan. Kita duk dengar seminggu ni bawah 40 pakat mati, bawah 70 pakat jadi menteri. Tak ada kerajaan lagi, tak apa boleh kata. Lepas ni tak boleh lah. Sign, tanda. Dia ajal. Demam 2 hari mati. Ada yang tak demam pun mati. Dan sekarang kita tengok dengan penyakit yang Allah hantar, kematian suatu benda yang sangat mudah. 70-80 orang mati per day. Bukan nak mati 70 orang tu nak ambil take time 15-16 tahun. No, satu hari boleh. Di China satu hari boleh pergi beratus orang mati. Sekali sapu cerah. So mati ni Quran kata wali kulli ummatin ajal. Kemudian Allah kata fa idza jaa ajaluhum, apabila sampai masa dan ajal, tempoh, ketentuan yang Allah tulis ke atas mereka, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidaklah dia lambat walaupun sesaat, dan tidaklah dia cepat walaupun. La yastakhir, takhir. Dia tidaklah lambat, yastaqdim, dan dia tidaklah dipercepatkan. Dan banyak hadis yang kita baca dalam Quran. Dalam Quran pun sebut dalam hadis, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tidak ada mana-mana roh, nafs, jiwa manusia yang tahu taksibu, sama ada dia boleh bangun untuk ghadan. Yang kita duk baca dalam niat puasa tu kan, nawaitu sauma ghadin. Ghadin tu, ghadan tu apa? Esok. Quran kata untuk esok dia tak ada jaminan.
Apatah lagi bila kita baca dalam hadis, bila kita tidur nyawa kita dicabut. Pasal itu bila kita bangkit kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kan? Okey. Hadirin mukminin. Itu berkaitan dengan bila dia mari kat kita. Dia mari kat kita, dia tengok dan dia tahu macam mana keadaan kita. Allah Subhanahu wa taala sebut cara dia cabut nyawa. Antaranya dia sebut dalam surah Muhammad ayat 27. Surah Muhammad ayat 27. Tuan-tuan boleh cek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaifa idza tawaffathumul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Quran kata apabila malaikat maut itu ingin mencabut nyawa mereka, yadribun, dia pukul, daraba yadribun, dia pukul. Pukul tang mana? Wujuh. Dia pukul muka. Salah satu cara malaikat nak cabut, tarik roh keluar, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, dengan dia pukul muka-muka mereka dan dia pukul adbar, dubur, belakang, tengah belakang. Untuk apa? Supaya dia nak paksa roh tu keluar. Sebab itu dia menyakitkan. Dan tuan-tuan tentu kalau sampai nak kena pukul baru keluar ni, roh yang tak mau keluar. Roh yang tak mau keluar. Kan? Adapun sebaliknya Allah sebut lagi. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-An'am ayat 93. Al-An'am 93 Allah kata apa? Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikah, dan tidakkah engkau wahai Muhammad melihat bagaimana keadaan orang-orang yang kufur dan engkar kepada Tuhannya apabila mereka sampai kepada ghamarat, saat nak terbitnya roh daripada jasad mereka itu. Wal malaikatu basitu aidihim, malaikat itu memukul dengan tangan-tangan mereka sambil berkata, akhriju anfusakum, keluarlah roh kamu hari ini. Al-yawma tujzauna adzabal haun, hari ini kamu akan dibalas. Dia pukul sambil dia kata akhriju, keluar. Dia rentap, rimbuk pasal tak mau keluar. Pasal itu kadang-kadang terkencing, terberak masa nak mati tu. Pasal itu orang Melayu, orang kita ni dia ada apa, mandi sebelum nak mandi kan, dia ada juruh dulu. Pasal kadang-kadang setengah orang mati terberak, terkencing, sakit, meronta-ronta. Al-Quran cerita. Adapun kita di kalangan orang-orang yang beriman, seperti mana yang disebut dalam hadis riwayat Ahmad. Pasal itu tuan-tuan, alangkah cantik, alangkah syukur, alangkah besarnya kita semua hidup di atas iman dan kita mati. Kita doa, Allahumma ahyini bil iman wa amisni bil iman. Kerana orang-orang beriman ni, tadi kita tengok orang yang tak beriman mati. Sekarang kita dengar Nabi sebut tentang orang beriman. Saya tak boleh cerita pengalaman saya pasal saya tak mati. Kita dengar daripada hadis Nabi. Nabi kata apa? Dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud. Hadis Ahmad dan Abu Dawud dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut. Dalam hadis ni Nabi kata apa? Thumma yaji'u malakul maut. Thumma yaji'u malakul maut. Datang kepada mereka malakul maut. Masa cepat lah. Saya tengok 8.30 lah. Ada 10 minit. Macam mana kita nak baca? Kan? Masa sangat pantas tuan-tuan. Pantas. Bila kita tengok Nabi kata betul lah. Min asyratis sa'ah yataqarabaz zaman. Atau yataqarabuz zaman, di antara tanda bahawa dunia ini akan kiamat. Nabi kata yataqarabuz zaman, masa akan begitu pantas. Tak apa, sambung.
yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlis 'inda ra'sih. Dia mari malaikat maut itu, yajlisa 'inda ra'sih, dia duduk di sisi kepala si mati. Fayaqul, dia kata apa? Macam saya sebut tadi, ya ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Dia mari dan dia bagi salam, dia kata apa? Wahai jiwa roh yang beriman, yang baik, marilah engkau keluar menuju keampunan Allah dan keredaannya. Ini perkataan yang dibisik kepada roh orang beriman. Lepas itu kita bagi kerjasama, kita keluar, kan? Kemudian tuan-tuan, kita tengok sikit. Diriwayatkan daripada Mujahid. Mujahid ni daripada kalangan tabi'in. Kata dia, malaikat maut ini, seperti yang saya sebut tadi, di hadapan manusia ini, maksudnya dia dengan nyawa kita ini seperti apa? Seperti pinggan yang berada di depan dia. Macam pinggan duk ada depan kita, piring duk ada depan kita, kita boleh capai, kita boleh pilih dengan cepat. Yang duk depan kita, bukan duk jauh. Demikianlah roh manusia berada di tangan malakul maut. Itu apa yang disebut oleh para ulama. Kemudian kita tengok apa yang dirincikan lagi oleh para ulama berkaitan dengan malaikat maut. Antaranya daripada Ibnu Abbas, kata dia, limalakil maut a'wan. Untuk malakul maut, malaikat maut ini, a'wanun minal malaikah, Allah sediakan kepada mereka ini, pada malaikat maut ni, a'wanun minal malaikah. Kata Ibnu Abbas, dia ada penolong daripada kalangan malaikat. A'wan, dia ada pembantu daripada kalangan malaikat yang sangat ramai. Yukhrijuna ar-ruh minal jasad, yukhrijuna ar-ruh minal jasad, yang kerja mereka ini mencabut roh keluar daripada jasad. Fayaqbiduha malakul maut idzan tahait ila al-hulqum. Kata Ibnu Abbas, malaikat-malaikat maut yang ada ni akan cabut roh yang ada di halqum. Ini satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Maksudnya, pembantu dia daripada kalangan malaikat yang lain ni akan tarik sampai ke sini. Bila sampai di sini, kata Ibnu Abbas, fayaqbiduha malakul maut, maka akan disambung oleh malaikat maut untuk tarik keluar. Sebab itu Nabi kata apa? Penamat kepada hidup insan, manusia ini, malam yugharghir, jangan sampai di sini. Roh kita tak tahu dia duduk tang mana, tetapi hakikatnya last kali akhirnya dia akan duduk di sini. Bila sampai di sini, Nabi kata apa? Tamatlah riwayatnya. Yugharghir halqum. Pasal itu bila dia keluar daripada kepala, dia keluar daripada pandangan atas, ditarik daripada bawah. Pasal itu malaikat duduk di kepala. Okey. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kita tengok sikit. Allah Azza wa Jal sebut pada kita berkaitan dengan ajal. Ajal ni telah ditulis, seperti mana kita baca Al-A'raf tadi, dah ditentukan. Saya dan tuan-tuan semua kita ada ajal. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW kata, apabila manusia itu berada dalam kandungan ibu dia, ketika mana 120 hari, turunnya 2 malaikat, di antara perkara yang ditulis dan ditentukan kepadanya, ajal dia. Sehingga Nabi SAW, kita ambil sikit kat tuan-tuan. Pertama, kita surrender lah. Kita tak boleh lari lah, tu lah.
Saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan, poin besar berkaitan dengan malaikat maut ni, kita tak boleh lari. Tapi bukan kita cari. Sebab bila kita sebut ajal ditentukan dan malaikat ini tidak pernah la yufarritun, tak pernah cuai, tak pernah lambat, tak pernah bantah, maksudnya kita tak boleh elak daripada mati. Cuma sebelum kita mati, yes, kita disuruh prepare. Pasal itu orang tanya Nabi, mata sa'ah, bila kiamat? Nabi kata apa? Ma'adatta laha, apa yang hang buat untuk kiamat? Itu poin kita. Bila dia tanya apa dia tu kiamat, Nabi tanya apa yang hang buat untuk kiamat. Bila kita bercakap dengan maut, Al-Quran menyatakan kita tak boleh lari. Tuan-tuan hadirin mukminin, antara perkara yang sangat penting Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 78. An-Nisa 78. Allah kata apa? Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Surah An-Nisa ayat 78. Allah kata ainama takunu, di mana sahaja kamu berada, di mana sahaja kamu bersembunyi, yudrikumul maut, mati akan mendapatkan kamu. Maksud mati akan mendapatkan kita ni, malaikat maut akan cari kita. Sehingga Al-Quran membuat satu perumpamaan, walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu bersembunyi di sebalik burujin musyayyadah, tembok yang kukuh. Pasal itu kita orang beriman tak takut mati. Pasal itu Nabi kata di akhir zaman, di antara penyakit yang akan kena kepada kita, penyakit umat-umat terdahulu apa dia? Wahan. Sahabat tanya, ma huwal wahan ya Rasulullah? Apa dia itu wahan? Nabi kata hubbud dunya, cintakan dunia. Tengok perkataan Nabi guna, wa karahiyatul maut. Karahiyah, benci kepada mati. Orang beriman, dia tak benci kepada mati. Dia tak minta mati, tetapi dia tak lari daripada mati. Dia bersiap untuk mati. Beza kita dengan orang yang terkena wahan, dia tak mau mati, dia takut mati, dia benci mati, dia lari pada mati. Adapun kita bersedia untuk mati. Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8. Allah kata qul innal maut, Allah kata qul innal maut alladhi tafirruna min, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya kematian itu tafirrun, sesuatu yang orang lari. Sebab itu tuan-tuan, yang kita duk amal sekarang, yang kita duk buat sekarang ni untuk apa? Prepare kepada kematian, kerana kita tak mau lari. Kemudian Allah kata apa? Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu mulaqikum, pasti akan menemui kamu. Pasti. Lebih menakutkan kita bukan setakat dia ambil dan dia matikan kita. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kamu akan dibawa balik kepada kami, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan kami akan cerita satu persatu apa yang kamu buat. Kita bagi laluan kepada azan, sekejap lagi kita sambung hadis 1, kemudian kita tangguh kelas insya-Allah taala.
Okey tuan-tuan, sekarang kita tengok hadis yang saya bekalkan pada tuan-tuan. Hadis daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Hadis ni kita kena bekalkan supaya tuan-tuan boleh tengok macam mana Nabi lukis. Ni saya baca hadis dia dan tuan-tuan tengok dia punya visual ataupun dia punya grafik dia, lukisan dia. An Abdullah di sini Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Kita ada banyak Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Tapi Abdullah di sini Abdullah ibn Mas'ud. Pasal apa? Kalau Abdullah lain, dia tak akan sebut Abdullah saja. Dia akan kata An ibn Abbas. Ataupun kalau disebut An Abdullah ibn Abbas, kalau Abdullah saja, selalunya dia merujuk kepada Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ni, dia ada cerita sikit dengan Nabi. Satu hari, cerita masyhur, dia ra'al ghanam, dia bela kambing. Abdullah bin Mas'ud ni dia pengembala, bukan dia tokek, pengembala kambing. Nabi-nabi semua bela kambing. Ma ba'athallahu an-nabi illa ra'al ghanam. Nabi kata tak ada satu orang rasul yang Allah hantar melainkan semua biasa bela kambing, termasuk engkau. Sebahagian ulama kata pasal apa Allah hantar nabi kemudian Allah suruh bela kambing? Kata para ulama antara yang syarah, Allah sengaja suruh bela kambing para rasul ni sebelum dilantik menjadi rasul, sebab bila mereka deal dengan kambing ni, macam-macam kerenah dan tabiat yang mereka kena hadap dan mereka kena layan, mereka kena faham psikologi kambing. Demikianlah lebih kurang dengan manusia. Wallahu alam, saya tak tahu, nak tanya tukang kambing. Abdullah ibn Mas'ud ni dia pengembala kambing. Satu hari Nabi jalan dengan Abu Bakar As-Siddiq, tengok dia. Nabi tanya dia, boleh minum? Dia tak masuk Islam. Boleh minum ke kambing? Boleh minum ke susu kambing? Dia kata bukan kambing dia. Dia kata bukan kambing dia, dia tak boleh pandai-pandai bagilah. Nabi kata bawa mari kambing yang dah putus susu, yang tak ada susu, bawa mari. Abdullah ibn Mas'ud yang riwayat hadis kita ni, dia kata bawa mari kambing yang dah tak ada susu. Dia pun ambil lah kambing yang putih susu. Kemudian Nabi SAW pegang kantung susu. Kantung susu kambing tu Nabi sapu, urut. Lepas Nabi urut, sapu kantung tu, keluar susu, perah keluar. Nabi bagi Abu Bakar minum, Abdullah bin Mas'ud minum, Nabi pun minum. Dia budak masa tu, dia tengok, ush, dia kata magic ni. Dia kata baca apa? Boleh dah ajak dia doa nak bagi keluar susu. Dia nak buat, dia tengok magic, oi, dia kata ini bagus. Tapi tak boleh ajak lah, pasal apa? Mukjizat. Pasal tu tuan-tuan kena ingat lah, kalau ulama sebut apa? Kalau benda pelik boleh diajak, sihir. Kok lah tuan-tuan mengaji mana-mana tok guru kan, dia boleh buat benda-benda pelik, dia boleh terbang ke, dia boleh berjalan atas air ke, dia boleh buat nasi bagi jadi banyak ke apa ke. Lepas tu tuan-tuan kata, boleh ajak ke saya, boleh turun ilmu ni kat saya. Dia kata mai 3 pagi Jumaat dia mai di rumah. Ini mengarutlah. Nabi kata apa? Innaka ghulayyim muallam. Engkau budak yang diajar. Nabi tak ajar kat dia. Abdullah bin Mas'ud ni Nabi suka dengar dia baca Quran. Nabi suka, suara dia mungkin sedap lah kan. Nabi suka. Nabi kalau jumpa dia, iqra' alayya al-Quran. Dia kata baca kat aku nak dengar. Dia kata aqra' alayk wa ilayka unzil. Dia kata takkanlah aku nak baca Quran, Quran turun kat engkau. Tak layak. Dia segar lah, dia malu. Dia suruh dia baca. Dan satu lagi benda menarik tentang Abdullah bin Mas'ud ni, kaki dia kecil. Betih dia tu, betih halus. Sehingga satu hari dia naik pokok, orang nampak betih dia. Orang gelak. Pasal halus, betih halus, tak elok lah. Orang gelak. Nabi kata apa? Ma athqal. Betih ni, sehingga ulama kata apa? Ini dalil bahawa Tuhan akan letak kita atas mizan.
Ulama bincang, Tuhan nak letak apa atas mizan? Nak letak buku ke? Atau sebahagian ulama kata nak letak semayang. Ambil semayang letak atas timbangan tu. Ambil puasa letak. Ada yang kata ambil buku letak. Ada sebahagian kata ambil orang letak. Pasal apa? Pasal Nabi kata betih Abdullah ibn Mas'ud yang hampa gelak halui, yang hampa duk pemain ni, kalau letak atas mizan Allah lebih berat daripada segala yang duk ada ni. Maksudnya hebat Abdullah bin Mas'ud. Orang dia lekeh, gembala kambing, kurui, tak apa pun, tapi dia sahabat besar. Dia riwayat hadis ni. Dia kata apa? Dia kata khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'a. Khattan murabba'a, segi empat. Murabba' ni segi empat ni. Yang ni. First dia kata Nabi garis atas padang pasir. Nabi memang dia suka, kadang-kadang dari sudut cara dia mengajar tu, dia akan suka lukis. Satu hari dalam riwayat lain Nabi kata khattan khattan, Nabi buat satu garis panjang lurus, kemudian khattan an yaminih wa khattan an shimalih. Nabi garis belah kanan, garis belah kiri. Lepas tu Nabi kata wa anna hadha sirati mustaqiman, inilah jalanku, jalan yang lurus. Wala tattabi'us subul, jangan duk ikut jalan-jalan yang bercabang kiri kanan ni. Tapi sebelum nak baca ayat tu, Nabi garis nak bagi nampak. Ini pedagogi lah lebih kurang, nak bagi pengajian tu nampak cantik kan. So Nabi lukis khattan murabba'a, lukis empat segi. Tuan-tuan nampak yang color blue tu, biru tu. Itu. Yang tu ajal. Ajal ni umur kita. Umur kita. Maksud umur kita tu telah ditetapkan, telah ditentukan. Lepas tu dia kata apa? Wa khatta khattan fil wasat. Wa khatta khattan fil wasat kharijan minhu. Nampak? Dan Nabi garis wasat. Wasat maknanya tengah. Dan Nabi garis tengah. Di tengah. Kharijan. Kharijan. Tengok perkataan dia apa? Kharijan minhu. Garis sampai terkeluar daripada yang segi empat ni. Yang ni yang garis tengah khattan wasat ni, yang garis tengah ni kita manusia. Artinya manusia dilitupi ataupun hidup dia ni dilingkari oleh ajal dia. Garis tengah duk dalam, yang duk kiri kanan atas bawah kita ni apa? Ajal kita. Pikuk atas mati, pikuk bawah mati, pikuk belakang mati, pikuk depan mati. Maksudnya mati dengan kita akrab, sangat dekat. So kita jangan duduk seronok boleh, jangan seronok sangat. Jangan seronok. Okey? Kharijan minhu. Tapi yang peliknya Nabi garis sampai terkeluar daripada ajal tu. Okey. Yang terkeluar tu apa dia? Yang terkeluar tu sekali Nabi akan sebut yang terkeluar tu. Okey. Lepas tu Nabi garis kiri dan kanan. Yang terkeluar itu amal. Al-amal, bukan amal, hamzah amal. Maksud apa? Angan-angan. Apa dia point dia? Kalau tuan-tuan tengok manusia dia punya angan-angan, dia punya berayan, dia punya fikir tu lebih daripada umur dia. Pasal itu Nabi kata apa? Sesungguhnya manusia akan tua, tetapi ada dua benda tak akan tua bersama dengan umur dia. Maksud kita bila tua, tulang kita pun jadi reput. Apa ni orang tua-tua dia kata, awak tak tahulah mai tua-tua ni lutut pun tak larat, pinggang pun tak larat. Kalau tua-tua mai duk cedah, yang tu pelik. Pasal yang ni dia, Nabi kata apa? Manusia dia bergerak seiring dengan usia. Dia semakin tua, benda ni semua akan semakin. Biasalah kereta baru dengan kereta lama. Takkan kereta baru dengan kereta lama. Kereta baru dia punya kondisi dia kemah lagi lah. Main kereta lama faham-faham lah. Tutup pun terbuka pintu. Tutup pun terbuka. Tak tahu pasal apa tutup pun terbuka. Kena sendai baru boleh tutup. Kereta lama. Aircon pun hempuk. Baru dia nak keluar mai. Start pun tendang 2-3 kali, tepuk. Apa kereta hang tu? Kereta lama. Kereta baru tak tekan pun dia bunyi. Kan? Tapi Nabi kata ingat, dua benda dia tak akan tua bersama dengan umur. Dua benda tak akan tua. Yang keluar ni. Yang keluar ni maksudnya dia lebih daripada satu. Nabi kata harta, satu lagi umur.
So Nabi kata manusia ni bahaya dia apa? Bahaya dia apa? Bila angan-angan dia, angan-angan dia. Pasal tu tuan-tuan jangan pelik duk tengok 70, 80 macam tak fikir nak mati. Maaf cakap lah. Hei, sampai 90, 80 sudahlah. Ni hadis sudahlah, cukup. Tuan-tuan apa yang 60, 70 cukup. Kan? Cukup nanti. Saya boleh kata terahlah pasal saya 30 Cukup. Saya tanya tuan-tuan, 60 berapa pinggan boleh pi? Cuba habaq malam ni, berapa pinggan boleh pi? Nasi lemak berapa bungkus boleh pi? Enough lah. Orang putih kata enough is enough. Cukup lah. Mari kita duduk di masjid sebelum lohor setengah jam awal, mailah. Yang belah-belah ni tak salin pampers dah. Tak sapu dah minyak UG. Kita biar yang pakai pampers tak ni. Maksud tak bersabar dah dengan budak-budak. Mai awal, mai duduk. Apa? Nak pergi ke mana? Nak bawa ke mana? Nak makan banyak mana? Saya jumpa satu orang di Penang baru ni. Dia bawa saya naik pusing-pusing. Dia kata ni rumah dia beli 1.5 million. The only Malay dalam kawasan tu. The only Malay. Dia kata ni saya. Saya kata saya ingat tak ada Melayu. Dia kata saya seorang yang Melayu. 1.5 million. Depan sikit 700,000. Umur lebih kurang 70 saya 70. Rumah 1.5 juta, satu lagi rumah 700,000. Pi bawa habis kuliah saya pi makan nasi kandang. Kita tiba cerah lah dengan kepala ayam dengan jantung apa segala. Dah pentang saya kata, dia kata macam mana nak hidang? Apa yang ada hidang lah. Mamu tak makan? Mamu dia bagi mamu tak makan. Mamu tak makan. Mamu makan sikit ya, mi pun makan, mi pun beli sebungkus, makan 2-3 mulut, tolak dekat bini. Tuan-tuan, mi baru RM3, bohlah RM5. RM5 makan setengah bungkus, RM2. Ya, nak makan banyak tu ya. Saya jumpa banyak jemaah. Saya tak boleh abang lah pasal duk jumpa jemaah-jemaah ni. Pergi makan nasi kandang. Saya kata 2 orang makan sepinggan. Dia ada padangan umur. Tengok. Hakikat kita. So tuan-tuan, Nabi kata ajal amal. Kemudian Nabi buat garis kecil ni. Al-a'rad. Garis ni apa? Garis ni kalau kita tengok dalam hadis dia kata apa? Dia kata وقد أحاط به هذا الذي هو خارج أمل وهذه الخطأ سر الأعراض فإن أخطأه هذا نحشه هذا وإن أخطأه هذا نحشه هذا. Yang kiri kanan yang kecil-kecil ni dia panggil balaya, dugaan. Hidup ni dia adalah pentas dugaan. Maksud tahu apa dia? Kalau tuan-tuan selamat daripada dugaan di sini, di depan ni duk tunggu. Tuan-tuan selamat di hak ni duk tunggu. Artinya apa? Dunia tak ada istilah sunyi daripada ujian. Pasal itu kata para ulama, dunia darul ibtila. Dunia adalah negeri kepada ujian. Pasal itu kadang-kadang kita mungkin selamat penyakit ni, kena penyakit lain. Mungkin selamat musibah ni, kena musibah lain. Kita duk ingat kita selamat daripada masalah tu. Tiba-tiba Nabi kata apa? Kalau dia lepas masalah belakang, masalah depan duk tunggu. Kalau dia lepas masalah kiri, masalah kanan duk tunggu. Artinya apa? Manusia dengan ujian adalah kembar yang dekat dan rapat. Pasal itu saya kata kadang-kadang ada orang boleh isteri yang baik, Allah uji dengan anak. Ada orang yang boleh anak yang baik tapi mungkin isteri ujian. Ada orang yang kaya tapi mungkin kesihatan dia tak baik. Ni pasal garis dia banyak. Garis yang banyak ni maksud dia apa? Setiap daripada garis ni adalah setiap masalah yang berbeza. Pasal itu tuan-tuan jangan sangka tuan-tuan senang satu bab, tuan-tuan akan senang bab lain. Tak, itu bukan tabiat hidup. Tabiat hidup silih berganti. Hadirin mukminin. Maka sebab itu kita bimbang. Apa dia poin Nabi yang sampai terkeluar garis? Kita duk baca, duk berangan, duk rasa lambat. Dekat nak sampai kepada cita-cita kita. Sebelum sampai cita-cita itu,
yang pastinya sampai ajal. Dan bila dia sampai, ketika kita duk berasa, tuan-tuan, dalam kita duk bayang, dalam kita duk angan-angan tu, dia mai dulu. Ketika itu kita mati dalam keadaan terkejut. Terkejut. Tuan-tuan, satu hari Abdullah ibn Umar, bukan Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Nabi panggil dia. Nabi bagi satu nasihat dekat dia. Nabi kata, "Idza amsayta," Nabi kata, "kun fid dunya ka'annaka gharib." Nabi kata, hang Abdullah ibn Umar, hang kena hidup, hang kena hidup, hang kena hidup macam orang yang duduk dalam berjalan. Berjalan ni akan sampai destinasi dia. Nabi pesan apa? "Idza amsayta fala tantazir as-sabah." Kalau hang duduk hidup pada waktu petang, hang jangan berangan. Nampak? Berangan. Nabi kata, jika hang sempat hidup pada waktu petang, hang jangan berangan sampai pagi esok. Jangan. Hang jangan duduk berangan sampai pagi esok. Maksudnya, hang buatlah. Wa idza asbahta, kalau hang mangkit pagi hidup, hang jangan berangan dan petang ni. Jangan, tu dia. Tuan-tuan, bukan minggu, bukan bulan. Petang ni pun Nabi kata, hang jangan duk berasa nak sampai. Kita duk berasa pagi dengan petang lama mana sangat. Nabi kata, idza asbahta fala tantadhiril masa. Jangan duk tunggu petang. Pasal apa? Itu isyarat petang tak sempat sampai. Abdullah ibn Umar kata apa? Lepas aku dengar hadis tu, tak ada satu malam melainkan sebelum aku tidur, aku tulis wasiat, aku letak di atas kepala, kerana aku tak jamin aku bangkit esok. Sahabat, mudah-mudahan hadirin mukminin, kalaupun malaikat maut itu tak melihat kita 70 kali, percaya dan yakinlah dia akan sampai tepat pada masa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.